Ila Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh bin Athaillah Al-Iskandari Syaulillah ilahumul Fatihah. Kita muka surat 65 dah. Betul 65. 9 beratas. Dia. Dia. 65 9 beratas. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fa khatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkiratul laka bima khafiya alaika minha. Berkehendakmu kepada Allah Ta'ala itu bagimu sejatinya, dan datang segala sebab daripada kaya dan fakir itu memberi ingat bagimu pada yang terbunyi atasmu daripada kehendakmu dalam hal lalaimu dan terhijabmu, kerana bahawasanya orang yang terhijab akan dia hak Ta'ala daripada melihat wujudnya yang hakiki dengan wasitah wujudnya yang majazi itu. Maka ada demikian itu dalil atas jauhnya daripada Tuhannya dan ketiadaan ma'rifah pada dirinya dan Tuhannya, seperti firman-Nya yang maha tinggi, dan dalam diri kamu tiadakah kamu lihat, dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Artinya barang siapa mengenal dalil maka mengenal akan madlul. Ini lanjutan daripada nikmat yang kita kecap, yang disebut bulan lepas. Ada dua nikmat besar, iaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ni banyaklah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak terhitung, tak terkira banyaknya. Antara yang disebut bulan lepas, nikmat ijad permulaannya, dan keduanya nikmat imdad. Apa ijad? Nikmat kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diadakan oleh Allah, satu nikmat. Kalau tidak, kita tak ada di muka bumi ni. Yang kedua, nikmat imdad. Imdad ni makna dikekalkan ada kita tu. Macam saya sekarang ni 70 tahun. Selama 70 tahun dah saya menikmati nikmat imdad. Kalau terputus satu saat nikmat imdad tu, kita mati. Kalau Allah tak sambung nikmat ijad dan imdad, tak ada imdad tu, minggu, 2 minggu mati.
Dalam perut pun boleh mati. Beranak-beranak mati pun ada. Ada yang sebulan, 2 bulan hidup boleh mati. Ada yang setahun, 2 tahun, 10 tahun mati. Kita dah 6, 70 tahun hidup. Ini makna kita dah mengecap nikmat. Imdad nama dia. Ya. Itu dia. Lepas tu, malam ni, Syekh Ibn Atha'illah nak ingatkan kita. Kita ni siapa? Tuhan tu siapa? Allah tu Tuhan kita, kita ni hamba dia. Wujud Allah tu wujud yang bangsa zati. Wujud kita ni wujud makna kata yang bangsa majazi ataupun mumkinal wujud. Allah Ta'ala tu wajibal wujud. Ini perbahasan kita pada malam ni berkaitan dengan ni. Kata Musannif rahimahullah Ta'ala, Syekh bin Atha'illah, dia kata apa? Fa khatuka laka zatiyatun. Makna berhajat kita ni. Kita ni berhajat. Makna sentiasa berhajat kepada Allah Ta'ala itu. Itu merupakan zatiyatun. Itu zat ataupun keaslian kita. Naluri kita. Allah jadikan kita ni ada satu naluri dalam diri kita. Iaitu berhajat kepada Allah. Itu naluri. Allah bubuh. Kat siapa pun ada naluri itu. Yang ni mengakui kelemahan diri, merasa diri lemah dan berhajat kepada yang berkuasa. Yang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kira siapa pun. Sebab itulah tuan-tuan manusia mencari Tuhan yang nak disembah. Orang duduk lautan tu, apa nama? Orang duduk lautan tu orang asli tu. Kan? Naluri dia. Dia mengakui dia lemah. Sebab tu dia nak cari Tuhan tempat dia bergantung. Tapi dia cari tak kenal jumpa, tak jumpa lah. Agama-agama lain semua cari tak jumpa Tuhan. Melainkan agama Islam. Allah hantar Nabi cerita. Yang kamu berhajat, yang kamu berkehendak tu, Tuhan namanya Allah. Kita tak salah tuan-tuan, hebat macam mana. Bila sampai sempit, mesti ingat Tuhan. Hang tak salah, hebat macam mana. Bila main rasa susah, cari Tuhan. Dr. Abdul Karim Zaidan, tuan-tuan, dia tulis satu buku. Namanya Usulul Da'wah. Dia menceritakan bagaimana seorang pilot Jerman Timur, komunis, dalam Perang Dunia Kedua, jet pejuang dia ditembak oleh tentera-tentera berikat. Bila jet pejuang dia kena tembak, masa tu kapal terbang dia hilang kawalan, nak terjun dalam laut, menjunam terjun laut. Tahu macam mana tuan-tuan sekalian, nasib dia baik, dia terselamat. Mungkin dia sempat keluar daripada kapal terbang tu. Kemudian pemberita antarabangsa interview dia. Tanya pengalaman dia ketika keadaan yang cukup kritikal tu. Dia kata apa? Dia kata ketika dalam keadaan yang tak terkawal tu, hilang kawalan tu, saya heran, dia kata. Macam mana dia kata saya boleh menyebut satu perkataan. Ketika jet tu menjunam nak terjun laut, dia terkeluar pada perkataan dia. Oh my God. Dia sebut, oh Tuhanku. Sedangkan dia komunis. Dia kata sejak dia dilahirkan, dia diajak Tuhan tak ada. Tapi bila mai cemas, terkeluar dengan cara automatik daripada lidah dia. Oh my God, help me. Oh Tuhanku, tolong aku. Ini fitrah tu kan. Naluri manusia macam tu. Bila dia main sempit, sesak, susah, dia akan cari Tuhan. Cuma Tuhan tu kadang cari betul, kadang tak betul. Kalau dia ikut makna kata ajaran Islam, dia jumpalah Tuhan sebenarnya Allah. Kalau tidak, jumpa Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi fitrah mengaku ada Tuhan. Naluri mengaku dirinya lemah, ada pada tiap-tiap orang. Masing-masing ada rasa. Saat-saat kecemasan. Saya benar tuan-tuan sekalian. Saya masa tu, saya buat tazkirah di Perlis.
Dapat panggilan telefon. Lepas-lepas tazkirah Ramadan tu, dapat panggilan telefon. Kata van yang bawa pelajar-pelajar muslimat dan isteri saya, anak saya terbalik. Saya meluru daripada polis tu terus pergi tapping. Anak saya mati. Mati seorang. Isteri saya pula patah tangan. Van terbalik terus. Tangan dia patah. Dalam perut dia ada anak yang sarat dikandung. Bawa pergi hospital, doktor kata, budak ni mesti kena keluar segera. Takut budak ni pula mati. Allah, tuan-tuan, Tuhan saja yang tahu. Anak mati, isteri parah. Kan? Anak ni isteri pula nak melahirkan anak. Malam tu, tuan-tuan, malam besok tu, saya sampai pukul 2 pagi tunggu. Doa tak terhenti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta Allah selamatkan anak saya dan isteri saya yang sedang makna kata nak melahirkan anak tu, dah menghadapi maknakah kemalangan yang cukup dahsyat tu. Kita akan jumpa, tuan-tuan, setiap orang akan jumpa suasana yang macam tu. Nabi Musa alaihissalam, kan, dia panggil golongan Mu'tar. Mu'tar ni orang yang terlampau cemas, amat berharapkan Allah Ta'ala. Belakang Fir'aun, depan laut, nak lari pergi mana? Saat itu dipanggil saat yang cukup berhajat kepada Allah Ta'ala. Doa kepada Allah Ta'ala, Allah perintah Nabi Musa pegang tongkat dia, katuk ayat. Selamat Nabi Musa daripada serangan Fir'aun. Siti Hajar, anak dia dahaga, Ismail, yang amat sangat. Lari-lari dia cari ayat. Siapa Marwah, Marwah siapa? Pergi balik-balik ni kan bagi golongan Muqtar yang amat berhajat. Jadi kita namakan manusia, makhluk ni, memang tuan-tuan, ada satu sifat naluri yang Tuhan boleh kita amat berhajat kepada Allah pada ketika-ketika yang tertentu. Itu maksudnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Afaghayra dinillahi yabghuna walah aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaina yurja'un." Apakah kamu nak cari agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama lain daripada agama Islam, sedangkan telah tunduk kepada Allah apa yang ada di langit dan juga di bumi, tau'an wa karhan, cara taat ataupun cara tergagah, wa ilaina yurja'un, kepada kamilah kamu dikembalikan. Allah, tuan-tuan, cipta manusia ni, dia taat kepada Allah, sama ada cara taat atau cara tergagah terpaksa. Lembu makan rumput, harimau makan daging, gigi pun tak sama. Allah jadikan kita naluri, tabiat. Budak-budak, tuan-tuan tengok kecil-kecil, dia akan reti bercakap. Tapi bila mai dia berhajat, dia menyerit, dia khiau. Dia lapak ke, dia panas ke, dia kencing ke, dia berak ke. Dia, makna Allah jadikan naluri kat dia. Dia boleh panggil mak dia, pak dia, minta tolong. Ketika dia amat berhajat, dia menyerit, dia menangis, dia teriak. Kita pun cek lah, oh anak aku ni lapak. Lapak susu dan sebagainya. Naluri yang Tuhan letak pada diri kita. Tak kira siapa, tuan-tuan. Tuan-tuan, ni tombong lah. Kamu akan, dalam hidup kamu ni tak henti-henti, kamu berhajat kepada Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, hampa tu fakir, yakni berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu al-ghaniyul hamid. Allah saja yang kaya lagi terpuji. Tu maksud berhajat. Khafatuka laka zatiyatun. Berhajatlah bagi engkau akan Allah Ta'ala itu. Berhajat pada Allah itu merupakan zat ataupun naluri, keaslian, semula jadi yang Allah jadikan kita macam tu. Semua berhajat. Nak tu, nak ni, perlu tu, perlu ni. Kan? Itu dia. Wa wurudul asbabi, dan Allah datangkan sebab-sebab. Allah datangkan kita macam-macam sebab. Sebab sakit, berhajat kepada Allah untuk menghilangkan sakit. Lapar, berhajat Allah Ta'ala hilangkan lapar.
Kan? Ada orang kena penyakit tuan-tuan tak boleh tidur. Berhajatkan Tuhan bagi tidur. Betul tak? Kita sentiasa berhajat. Tak henti-henti. Setiap masa, setiap ketika amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah datangkan sebab. Namanya sebab sakit. Berhajat Allah sihatkan. Kita duit tak ada. Berhajat Allah bagi rezeki kat kita. Menghadapi kes mahkamah. Berhajat Allah menangkan kita bercara di mahkamah. Kan? Sentiasa kita berhajat. Tak henti-henti. Maka dengan sebab itu Allah datangkan bermacam-macam sebab supaya kita berhajat kepada Allah. Untuk apa? Muzakkiratul laka bima khafiya alaika minha. Supaya mengingatkan bagi engkau barang yang tersembunyi di hati engkau. Hati kita ni ada naluri berhajat kepada Allah. Maka Allah datangkan sebab. Sebab itu, sebab ini. Macam-macam sebab. Rumah tangga kita jadi bercelaru. Isteri tak mau taat suami. Nak pergi mengadu kat siapa? Takkan nak cerita rumah tangga kita ke orang. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Anak kita buah tak tentu arah. Ni baru ni, seorang muslimat telefon saya. Tak tahu saya, anak dia perempuan umur 15 tahun. Tegur sikit dia balin kerusi meja kat saya. Dia tak. Aduh. Kita berhajat kepada Allah. Suami tak ambil berat hai rumah tangga, isteri. Kat siapa nak mengadu? Jadi Allah datangkan berbagai-bagai sebab supaya mengingatkan antumul fuqara, kamu tu orang fakir. Kamu tu manusia ni berhajat, perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah datangkan berbagai-bagai sebab kepada kita supaya kita ingat hakikat diri kita yang lemah ni, yang dhaif ni, berhajat kepada pertolongan Allah Ta'ala. Macam kita ni nak masuk pilihan raya. Harap Allah menangkan kita. Kan? Harap Allah. Doa pada Allah. Mohon kepada Allah. Kan? Kita sentiasa berharap. Nak mati tuan-tuan, berharap boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Amat berharap. Kan? Supaya kita dapat menghadapi cubaan-cubaan. Ketika nak mati, sakit tuan-tuan, sakaratul maut. Bukan ringan, berat, bukan main. Harap Allah Ta'ala ringankan. Allah mahawin alina fi sakaratil maut. Minta Allah Ta'ala makna kata, tolong kita, bantu kita dalam menghadapi sakaratul maut. Sentiasa. Pasal apa berharap pada Allah? Allahus Samad. Sebab Allah tu tempat Tuhan yang ditumpu oleh semua makhluk. Yang dihajati oleh semua makhluk. Itu dia. Itulah maknanya lebih kurang. Berkehendakmu kepada Allah itu. Bagimu, dia kata, sejatinya. Berkehendak pada Allah, perlukan Tuhan, perlukan pertolongan Allah. Itu memang sifat semula jadi kita. Dari mula kita diadakan sampai saat hari ini. Tak henti-henti kita perlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada zahir, apatah lagi yang batin. Right? Kalau Tuhan tak bagi taufik dan hidayah, kita bukanlah main masjid ni. Walaupun nampak mudah sembahyang jemaah. Tapi kalau Tuhan tak tolong tuan-tuan, tak boleh mari, betul. Yang lain dia boleh. Nak sembahyang jemaah dia tak mampu. Memang dia tak boleh. Dia boleh baca surah abang tuan, muka depan pergi muka belakang. Nak baca Quran semuka pun tak boleh tuan-tuan, betul. Yang lain dia boleh baca. Tambah pula hari-hari minggu. Muka depan sampai muka belakang dia baca surah abang, habis. Kartun pun baca. Saya kartun tak apa lagi. Tenda JKR. Tawaran untuk membina sebuah sekolah menengah di Matang Jangguih. Terbuka kepada kontraktor kelas F. Dia kelas apa pun tak ada. Baca apa? Tapi nak baca Quran, ya Allah, punyalah susah tuan-tuan. Kalau Tuhan tak tolong, tak bantu, tak boleh.
Jadi sentiasa kita berhajat dan perlukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Athaillah ni. Ya. Jadi berkehendak kepada Allah ni, memerlukan Tuhan ni merupakan sejati. Sejati ni naluri yang Allah jadikan kita memang macam tu lah. Memang macam tu lah. Tuan-tuan tengok orang kaya, duit banyak, tapi tuan-tuan tahu hati dia. Duit bilion-bilion, juta-juta, hati dia Tuhan yang tahu. Nak turun mahkamah, teruk tuan. Dengan main. Kita dapat senang, dia kereta besar, rumah besar. Rumah tangga dia mana kita nak tahu. Anak pinak dia mana kita nak tahu. Oi, tuan-tuan, setiap orang ada masalah. Orang yang tak ada masalah ni, orang yang bermasalah. Hidup dengan tidak ada masalah, tu pun juga satu masalah. Tuan-tuan tahu tak siapa tak ada masalah? Orang gila lah. Orang gila tak ada masalah. Walaupun dia tak ada masalah, tapi dia bermasalah dengan orang. Dia bagi. Kalau kita bawa kereta laju, pergi lintas jalan. Masalah kita pula. Saya tuan-tuan nak pergi ceramah. Di Kelang tu. Sampai kat tuan-tuan Sekincan, kira-kira dalam 2 kilometer nak sampai Sekincan, ada seorang yang tak bermasalah. Dia duduk tepi jalan tu, dia pakai uniform polis. Dia pergi ambil mana aku pun tak tahu. Siapa lintas dia semua tabit. Tabit. Tiba-tiba satu lori bawa nyok. Nyok yang dah kena kupas tu. Penuh dengan nyok. Lori tengah laju dia pergi lintas tuan. Driver tu tekan brek. Saya dengar prop nyok tu. Satu van ikut belakang lori. Tak ada nak brek. Pam bagi lori. Satu van dah bagi lori. Saya pula ikut belakang van. Pam hentam van. Lepas tu cermin kereta saya melambung sebelah jalan tu. Mai kereta Proton bertentangan. Pam kena cermin dia pula. Berapa kenderaan bermasalah? 2 kereta, 1 van, 1 lori. Pasal apa bermasalah? Dengan sebab orang yang tak bermasalah. Kita mesti ada masalah punya apa? Jadi kita ni sentiasa berhajat. Allah jadikan tu sebab-sebab. Supaya kita ingat balik siapa diri kita. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu berhajat kepada Allah. Kamu tu fakir sisi Allah. Ingat diri kita, sedar diri kita. Kita ni fakir. Yang kaya hanya Allah. Kita berhajat kepada Allah. Allah tak berhajat kepada kita. Bila kita bermasalah, kita memerlukan pertolongan Allah untuk menyelesaikan semua masalah kita. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, dan datang segala sebab. Maka Allah datangkan bermacam-macam sebab kat kita. Apa dia? Daripada kaya dan fakir. Kadang-kadang kaya sikit, kadang-kadang fakir. Kan? Kaya pun ada masalah. Fakir pun ada masalah. Bukan kaya tak ada masalah. Kaya dengan cara kaya ada. Masalah kaya ada. Yang fakir, masalah fakir dia. Masing-masing ada masalah. Kan? Kaya pun ada masalah, bukan tak ada masalah. Dulu masa tahun berapa saya kerja di Kuala Lumpur. Kira pangkat tinggi tuan. Di Felda tu. Jabatan Felda dekat Jalan Geni. Dia boleh lompat, dia boleh terjun dari tingkat berapa bangunan tu. Terjun mati. Apa masalah kita tak tahu. Walaupun pangkat besar, gaji besar, dia ada masalah dah. Kita tak tahu apa masalah dah. Tapi dia terjun bangunan. Dia mati. Masalah dia kita tak tahu. Tapi ada masalah. Tiap-tiap orang mesti ada masalah. Kan? Memang Tuhan jadikan macam tu. Jadi Allah jadikan sebab tu kaya dan fakir itu memberi ingat bagimu pada barang yang terbunyi atasmu. Allah Ta'ala nak bongkar apa yang ada dalam hati kita. Apa dia? Sifat naluri
Fakhir tu ada kat kita. Ya Allah nak keluarkan sifat tu, Allah datangkan sebab. Kita pun menzahirlah kefakhiran kita. Pergi cerita ke orang tu, mai jumpa Tok Guru. Saya ni bermasalah. Apa masalah? Pang. Dia zahirkan, dia keluarkan. Macam kita lah, kena apa nama? Demam campak kan? Demam campak duduk dalam. Makan air nyok, minum air nyok, dia keluar habis. Campak-campak tu. Kan? Ada tak? Minum air nyok, dia keluar habis. Nampak bintik-bintik tu. Bintik campak tu. Begitulah sifat fakhir kita ni duduk dalam jiwa kita. Tersembunyi. Maka bila Allah datangkan sebab, maka keluar. Sama ada dia cerita ke orang. Dia bangkit tengah malam merayu, berdoa, menangis, merintih kepada Allah Ta'ala. Jadi bila Allah nak menzahirkan sifat kefakhiran kita tu, maka Allah Ta'ala datangkan sebab-sebab kepada kita. Kita sedar, kita insaf. Sebenarnya kita ni hamba yang kekurangan. Serba kekurangan. Amat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pun berdoalah pada Allah. Minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Ya, memberi ingat bagimu pada yang terbunyi daripada kehendakmu. Dalam hal lalaimu. Dalam kita duduk lalai, lupa. Lupa diri ni fakhir. Mayang tak mau, puasa tak mau, tutup aurat tak mau. Apa pun tak mau. Allah datangkan sikit masalah. Bila datang masalah, barulah cari Tuhan. Teraba-raba cari Tuhan. Minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah sayangkan hambanya, maka diuji hamba tu. Supaya hamba yang diuji itu merintih, menangis, minta bantuan pada Allah. Kembali balik pada Allah. Saya ingat tuan-tuan ketika saya kerja di Petaling Jaya dulu. Pejabat saya tu depan UIA. Kampus UIA sementara. Seksyen 17, Shah Alam. Batu Petaling Jaya. Di situ ada masjid, nama Masjid Al-Malik Faisal. Kami jemaat di situ lah. Bila hari jemaat, mayang jemaat di situ. Hari itu kebetulan Pak Hamka datang. Dia bagi sikit tazkirah jemaat dan berkhutbah jemaat. Saya tak ingat dia tazkirah ke, dia khutbah ke. Dia kata, Tuhan ni, bila dia kasih hamba dia, maka diuji hamba itu. Iza ahabba abdan ibtalahum. Bila Allah Ta'ala kasih seorang hamba, maka diuji hamba tu. Diuji oleh Allah Ta'ala. Kenapa dia kata? Sebab Allah Ta'ala ni bersifat cemburu. Bila seorang tu berkasih-kasih dengan seorang lelaki kasihkan perempuan, mesti ada sifat cemburu. Kalau perempuan tu sembang dengan orang lain, dia ada cemburu. Begitu juga bila perempuan tu kasih seorang lelaki, laki-laki duduk layan perempuan lain, dia ada sifat cemburu. Allah Ta'ala dia kata, Pak Hamka kata, bila dia kasih seorang hamba, dia cemburu dengan hamba tu. Hamba tu tak sebut nama dia. Hamba tu tak ingat dia. Hamba tu lupa dia. Maka dia cemburu pada hamba itu, maka datangkan ujian. Bila Allah uji hamba, bila dia susah, dia sakit, dia pun sebut, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Dia. Aksiden, masuk hospital. Hospital Barang Jaya ni. Duk mata janggut. Mak ni pergi lah tengok. Lepas apa nama pukul 12.45 pergi lah tengok anak ada. Lagi pukul 2 balik. Pukul 4 lagi lepas main asak pergi pula. Satu hari anak dia kata, Mak, awak Mat, petang ni mak nak main ke? Aku main lah Mat, oi. Aku balik lah saat, nak main asak. Lepas main asak, aku main lah tengok hang. Kata si mak ni. Mak yang lupa mak nak, awak Mat. Mak main sekali lagi, mak ambil lah tasbih saya tu. Tak mana? Tak tingkap tu. Tasbih sejak beli duduk kat tingkap tu lah. Tak pernah dia pegang pun. Aksiden kaki tergantung, baru pegang tasbih. Allah,
Allah. Ada tak? Bila kena macam tu baru ingat Tuhan. Kan? Bila senang lupa Allah Subhanahu wa taala. Biasalah. Jadi Allah datangkan sebab, jadikan sebab. Mudah-mudahan dengan sebab-sebab yang berlaku pada kita, kita kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kelalaian kita. Lupa Allah Taala tu. Itu dia. Dan hijabmu, dalam hijab dinding, tak ingat Tuhan. Mayang pun tak ke mana, apa pun tak ke mana. Kan? Ada seorang, saya baca dalam majalah lah. Dia ni pegawai pencin, pegawai kanan tentera pencin. Dia tuan-tuan sekalian, rumah dia bukit antarabangsa dekat Ulu Kelang tu. Takdir tuan-tuan, tanah runtuh. Yang tu orang pelik tu, tentulah rumah pegawai kerajaan kan. Rumah juta-juta ni takkan. Tentulah dah buat kajian tanah dan sebagainya. Tak tahu, tanah tu, rumah tu tenggelam kan. Anak isteri dia mati, anak dia mati, menantu dia mati, cucu dia mati. Dalam rumah tu semua mati. Dia seorang yang tak mati. Masa tu lah masalah, saya tahu. Masa tu kalau tuan-tuan pergi masjid Ulu Kelang, dia duduk ada kat masjid tu, pegang tasbih, duduk zikir, seriak belengu, jadi macam orang bodoh. Kita ni tak kira siapa tuan-tuan. Hidup di dunia amat berhajat kepada Allah. Apatah lagi kita nak mati, kita dah mati, duduk dalam kubur, Allah lagi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini memang sifat kita, naluri kita. Jangan lupa diri kita yang amat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hang duduk atas muka bumi, hang tak mau main rumah Tuhan, tak mau baca surat Tuhan, tak mau baca Quran, tak mau ingat kat Tuhan, langgar perintah Tuhan. Hang ingat, hang mati esok, hang akan cari Tuhan. Hang tak boleh lari daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang kenal Tuhan, duduk di dunia lagi, dia dah merendah diri pada Allah, beribadat kepada Allah, minta pertolongan Allah daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Itu dia. Kerana bahawasanya orang yang terhijab akan dia hak Ta'ala daripada melihat wujudnya yang hakiki. Orang yang lupa dengan sebab hijab yang tebal. Hijab ni hati terdinding dengan sebab maksiat yang dia buat, atau dunia yang terlampau tebal, maka menyebabkan dia lupa Tuhan, terdinding, terhijab, tak ingat Tuhan. Ya. Sampai dia terlupa melihat dengan mata hati akan wujudnya yang hakiki. Aku wujud ni, hakikat aku ni apa? Wujud aku ni wujud apa? Bukan wajibal wujud. Wujud kita ni mumkinal wujud. Wujud yang masa mungkin, bukan masa zat, bukan masa hakikat. Wajibal wujud hanya Allah. Kita mumkinal wujud, berarti kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni diadakan oleh Allah. Kita milik Allah. Kita kepunyaan Allah. Kita ni dimiliki oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala berkuasa ke atas kita. Dia boleh buat apa saja kepada kita. Kita wajib tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Boleh terima tak? Kita ni tuan-tuan, asal tak ada. Siapa bagi ada? Allah. Okey, kita semua yakin kita diadakan oleh Allah. Betul? Betul? Bila kita diadakan oleh Allah, kita ni milik Allah. Betul tak? Tiap-tiap yang mengada, dia pemilik. Boleh terima? Bila Allah memiliki kita, Allah saja berhak memerintah ke atas kita dan kita wajib tunduk dan patuh perintah Allah. Boleh terima? Saya buat analogi yang mudah tuan-tuan faham. Mak Minah, dia pergi kedai. Dia pergi kedai runcit.
Dia beli apa? Dia beli tepung gandum 1 kilo. Gula tengah kilo. Telur ayam 5 biji. Santan 1 biji. Daun pandan selai. Garam secukup rasa. Agak-agak Mak Minah nak buat apa? Cuba teka. Ha? Siapa boleh teka? Mak Minah nak buat apa? Tepung, telur ayam, santan, gula, daun pandan, garam sikit. Bengkang gandum. Apa tahu tak bengkang gandum? Tempat saya panggil bengkang gandum. Balik pukul telur, pukul gula sekali dengan tepung, dengan santan, bolang periuk, buat api atas bawah. Bila masak, nama apa? Bengkang gandum. Bengkang gandum ni asal ada ke tak ada? Asal tak ada. Siapa bagi ada? Mak Minah bagi ada. Bagi kita ada tak ada asal? Tak ada. Siapa bagi ada? Allah bagi ada. Kita ni dipanggil mungkin. Right? Mungkin ma'jud, mungkin maujud, ba'dal adam. Mungkin yang ada, dulu tak ada. Bengkang gandum, asal tak ada. Yang bagi ada, Mak Minah. Bila Mak Minah buat bengkang gandum, dia yang masakkan bengkang gandum. Bila bengkang gandum ni masak, bengkang gandum ni siapa punya? Tentulah Mak Minah punya. Betul tak? Bila Mak Minah punya, siapa berhak ke atas bengkang gandum ni? Mak Minah lah. Dia nak makan ke? Nak bagi ke orang ke? Nak sedekah ke? Nak jual ke? Nak potong tebal ke? Nak potong nipis ke? Itu hak dia. Dia. Bila kita faham macam tu, kita asal tak ada. Tuhan bagi ada. Tuhan saja yang berhak memerintah atas kita. Segi logik akal pun kita boleh terima. Tambah lagi logik syarak. Lagi hebatlah. Kita bersifat kekurangan, wajib mematuhi Allah Ta'ala kerana kita akan berdepan dengan banyak lagi alam ni. Alam kubur, alam barzah. Lepas tu kita akan pergi alam bakhor, alam akhirat yang kekal abadi. Siapa nak tolong kita, siapa nak bantu kita kalau bukan Allah Ta'ala. Lagi berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita jangan biarkan hati kita ni terhijab daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ingat Allah Ta'ala selalu. Itu dia. Jangan biar dia terhijab. Karena bahawasanya orang yang terhijab dari ini akan hak Ta'ala daripada melihat wujudnya yang hakiki dengan wasitah. Dia kata wujudnya yang bangsa majazi itu. Wujud kita ni panggil wujud yang bangsa majazi. Pinjam cakap. Hakikat tak wujud. Wujud kita ni wujud yang bangsa majazi, pinjam cakap. Majazi ni ulama buat macam bayang lah tuan-tuan. Matahari condong. Kita ambil satu tiang, kita pacak. Bila kita pacak tiang, ada apa? Ada bayang kan? Yang benar-benar wujud tiang ke bayang? Tiang lah. Bayang. Nampak ada, pegang tak ada. Pegang bayang. Nampak ada, pegang tak ada. Kita ni tuan-tuan tak boleh mendatangkan munafaat, tak boleh mendatangkan mudarat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita cuma bayang-bayang aja. Hamba yang penuh dengan dhaif, lemah, tak mampu itu, tak mampu ini. Yang hebat berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang kenal Allah, dia kata kita ni Allah bagi pinjam. Apa makna pinjam? Dia bagi, dia ambil balik. Apa yang kita miliki Tuhan tak ambil balik, cuba abang. Dulu mata saya terang, baca kitab. Lah ni pakai lampu. Tuhan tarik dah sikit.
Dulu tengok ni kalau orang cakap, oh tangkap cukup bagusnya. Lah ni, apa dah? Ada mula dah. Kan? Dulu kalau ni, kalau berlari, kuat lah. Lah try berlari, jatuh mampu. Tuan tarik sikit. Lah, dia ambil terus. Mati kita terus. Pinjam tau, pinjam. Kita pinjam kereta orang. Berapa lama nak pinjam? Minta pinjam seminggu. Pergi mana Ustaz? Balik kampung. Lepas seminggu tu dia ambil lah balik. Lihat. Bawa balik kampung kereta baru. Orang yang tak kenal, Ustaz Siddiq beli kereta baru. Yang tak kenal. Yang kenal, alah, aku tahu lah, pinjam tu. Pinjam tu. Lihat. Semua yang kita miliki, semua pinjam. Kita jadi Perdana Menteri, Allah bagi pinjam besar lah. Mai pilihan raya, out. Habis. Bila kita jatuh, macam pokok nyok tumbang lah. Masa kita pokok nyok tegak macam tiang ni, siapa berani panjat? Bila tumbang, kora-kora pun agai tu. Jangan buat pasal. Masa kita berkuasa, jangan lupa kita jatuh. Kita kaya, jangan lupa kita ketika kita akan jadi miskin. Kita tengah kuat, jangan lupa kita lemah. Kita tengah hidup, jangan lupa kita akan mati. Hidup tak mati, hanya Allah. Berkuasa tak lemah, hanya Allah. Yang kita ni, semua ada kesudahan, ada penghujung dia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap satu, semua binasa. Yang kekal hanya zat Tuhanmu. Mempunyai jalal, keagungan dan juga kemuliaan. Hanya Allah. Sedanglah diri kita yang serba dhaif, yang serba lemah ni. Tak sudah sampai mana tuan-tuan. Mainlah kita merendah diri. Jadi orang yang tawaduk, merendah diri. Ingat apa yang kita miliki. Bukan untuk kita bersombong, angkuh. Ini semua semata-mata ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Maka kata musannif, ya. Itu dia. Maka adalah demikian itu dalil atas jauhnya daripada Tuhannya. Bila jiwa kita terhijab, lupa diri, tak ingat Tuhan, itu dalil menunjukkan kita ni yang terhijab ni jauh daripada Allah. Kita ingat Allah, kita akan patuh perintah Allah. Beribadat kepada Allah. Mengharapkan Allah selalu. Itu dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita terhijab, kita lupa Tuhan. Tak beribadat pada dia. Tak ikut perintah dia. Allah, makin lama makin jauh tuan-tuan. Ibadat ni mendekatkan kita dengan Allah. Buatlah ibadat apa pun. Dia akan membawa kita dekat. Dekat macam mana kita tak tahu nak abang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana ada kamu, di situ aku berada. Tuhan rapat dengan orang yang kuat ibadat kepada dia. Baca Al-Quran banyak-banyak. Zikir. Ibadat wajib, ibadat sunat. Sembahyang jemaah, jangan tinggal. Terutama sembahyang subuh tuan-tuan. Jangan tinggal. Subuh berjamaah. Kalau boleh, sunat subuh tu jangan tinggal. Pahala dia besar sangat, tuan-tuan. Sunat subuh tu. Usalli sunatat subhi rakataini. 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu. Pahala dia besar sangatlah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu kan pahala sunat subuh, tuan-tuan akan mail sembahyang subuh sebelum orang azan. Besar pahala dia, tuan-tuan. Kita akan dapat hasilnya bila kita mati besok. InsyaAllah. Marang jemaah jangan tinggal. Tanamkan azam, aku kalau boleh, sunat rawatib pun aku tak mau tinggal. Ini semua bekalan-bekalan tuan-tuan nak balik pergi akhirat. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna kata benda nak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan dia bawa qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang ikhlas, yang sabar, yang jujur, yang tawaduk.
Hati-hati macam ni. Kita tak mau balik bawa jumpa hati takabur, hasad, dengki. Tak mau. Ni semua mengaut. Itu dia. Hati yang sombong, takabur semua ni menjauhkan kita daripada Allah. Hati yang ikhlas, tawaduk, merendah diri. Yang ni mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Dan kata musannif, punca ni ketiadaan makrifat pada dirinya dan Tuhannya. Puncanya, dia tak kenal diri dia tak kenal Tuhan dia. Kalau kenal, dia akan ikut perintah Tuhan. Tuan-tuan, pernah tengok dah sarkas? Biasa pergi tengok sarkas. Saya kecil-kecil, mak saya bawa pergi tengok sarkas. Ada apa sarkas? Main dengan binatang. Antara binatang mereka main tu, tukang sarkas tu, main dengan rimau. Rimau tuan, dia boleh arah rimau tu, lompat sana, lompat sini. Apa terapi tengok, lompat. Rimau bagi menampak mampu. Pasal apa? Tuan rimau ni, buat gutu, buat kaki gutu, dia lompat. Buat gutu, dia lompat di sana. Pasal apa? Sebab rimau kenal tuan dia. Dia kenal tuan dia patuh perintah tuan dia. Hang dia tak kenal. Hang pergi buat gitu, dia terajar mampu. Ya. Kita kalau betul-betul kenal Tuhan Allah Ta'ala, kita akan ikut perintah Tuhan. Lepas tu kata ulama, makrifat ni tuan-tuan, lagi tinggi makrifatullah, lagi tinggi taat kita kepada Allah. Lagi tinggi makrifatullah, lagi tinggilah tuan-tuan, makna kita sabar dengan ujian-ujian Allah. Lagi tinggi makrifatullah, lagi tinggilah redha kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu makrifat ni dia macam-macam bahagian. Ulama kata ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kan? Ada makna kata ainul yakin, ada hakul yakin, ada kamalul yakin, ada iman ilmu, iman ayan, iman hak. Dia macam-macam peringkat. Macam kita lah kenal orang, ada macam-macam peringkat, tak? Macam saya ni lah dengan tuan-tuan ni, kan? Saya kan kenal nama apa dia pun tak tahu, muka tengok selalu. Tapi tak kenal. Lepas tu masuk hospital. Lah masuk hospital perhati, doktor ni macam kenal pula. Tanya doktor. Saya rasa biasa tengok doktor ni. Tanya dia. Awak pula ustaz tak tengok saya. Ustaz buat kuliah Masjid Batu saya ada. Ustaz kuliah Masjid Batan Janggui pun saya ada. Oh. Baru saya tahu dia doktor. Belum tu tahu tak? Tak tahu. Sejauh mana saya kenal dia? Sekarang takat saya tahu dia doktor. Satu Dia. Mengajak cerita. Saya hari tu pergi hospital. Rupanya kawan kita tu doktor no. Yang rambut macam ni, kulit putih aku ni. Oh, doktor tu ustaz, jiran saya. Kawan dia mak, jiran dia. Siapa lebih kenal doktor? Saya ke jiran dia? Jiran dia lagi kenal. Dia tahu mai kampung mana, anak berapa, isteri berapa. Ya. Mungkin dia tahu pula nama isteri dia. Nama anak-anak doktor tu, mungkin dia lebih tahu pada saya. Sembang-sembang mai pakcik seorang. Ustaz, awak pakcik, doktor tu menantu saya. Menantu dia, lagilah dia kenal. Betul tak? Muslimat balik terai, Ustaz, awak, doktor tu suami saya. Suami dia lagilah kenal. Kenal tu macam-macam tuan. Nabi sendiri sebut al-imanu uryan walibasuhut taqwa wazinatul haya wasamaratuhul ilmu. Iman ni ada 4 martabat kata Nabi. Pertama, al-imanu uryan. Iman tu telanjang.
Iman telanjang nama dia. Dia percaya Tuhan, dia percaya Allah, dia percaya Nabi, percaya Rasul, percaya hari kiamat, semua percaya. Tapi maksiat dia buat juga. Semayang dia tak buat. Orang beriman ni kita nak kata dia kafir tak boleh. Dia cuma mukmin yang asi. Kalau dia tak semayang, dia berjudi, dia buat maksiat. Tak kata dia kafir, kita kata dia mukmin yang asi. Nabi kata iman telanjang. Apa pakaian iman? Walibasuhu taqwa. Pakaian iman tu takwa. Buat yang Tuhan suruh, tinggal yang Tuhan larang. Baru iman kita makin kuat. Daripada iman ilmu, naik iman ayan. Kan? Bagi pakaian, iman ni kuat. Dengan sebab taat. Dia lemah dengan sebab maksiat. Macam kita lah tuan-tuan tanam pokok. Kan tanam saja, kita siram dia, baja dia. Kita bagi iman kita baja. Apa baja iman? Taat yang wajib dan yang sunat kita buat. Racun iman, haram dan makruh. Haram makruh, jauh. Buat yang wajib dan sunat. Iman kita makin kuat. Nabi kata iman yang ada pakaian. Pakaian iman takwa. Wazinatul haya. Bila tuan-tuan beramal tuan-tuan, dia akan main malu. Hayya ala salah. Orang azan tuan-tuan, tak main masjid kita malu tuan. Orang main berjemaah, kita duduk kedai kopi makan mi apa semua kita malu tuan. Iman tu membentuk kita jadi malu. Iman lagi naik lagi, hebat lagi. Kemuncaknya iaitu wasamaratul ilmu. Kemuncaknya buah iman itu ilmu, ma'rifatullah ta'ala, iaitu ma'rifah yang sempurna kepada Allah. Kenal Tuhan dengan kenal yang yakin. Kalau ulama tasawuf sebut syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Nabi sebut iman telanjang, iman perpakaian takwa, iman tu perhiasan dia malu, buahnya ilmu ma'rifah. Tu. Di iman tu ada macam-macam. Masya Allah, mengikut anugerah daripada Allah Ta'ala. Ya. Firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Dan dalam diri kamu, tiadakah kamu lihat? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, takkah kamu perhati? Perhati diri kita sendiri. Semua berhajatkan kepada Allah Ta'ala, tak henti-henti. Telinga ni kalau Tuhan tak bagi dengar, tak dengar tuan-tuan. Ada orang ada telinga, tak boleh dengar. Mata tak boleh melihat kalau Tuhan tak bagi melihat. Ada orang ada mata tapi dia buta tuan. Ada lidah, ada orang ada lidah tapi tak boleh bercakap, bisu. Betul ya tuan? Kita ni alhamdulillah. Semua ni nak bercakap ke, nak melihat ke, nak mendengar ke, semua berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan boleh tarik. Orang kuat kena stroke, lemah, habis. Orang melihat ada kekeh tertentu, pok kena mata dia, mata buta. Tuhan boleh buat apa saja tuan-tuan kepada kita. Jadi sedaklah kita bahawasanya diri kita ni merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi anugerah kat kita, kena syukur sungguh-sungguh. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal akan Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia yang fakir tadi ni, baru dia kenal akan Tuhannya yang maha kaya. Yang lemah-lemah semua duduk kat kita. Yang hebat-hebat semua ada pada Allah Ta'ala. Kita bersifat dengan kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan. Semua milik Allah Ta'ala. Barang siapa mengenal dalil, maka mengenal akal madlul. Apa dalil? Alam ni dalil.
Bukti adanya Allah. Allah tu madlul, yang didalilkan. Kita tak nampak Tuhan. Tapi alam yang ada keliling kita membuktikan adanya Tuhan. Macam kita tak nampak karen. Karen nampak tak? Karen tak nampak. Tapi apa bukti ada karen? Lampu menyala. Ni pembesak suara bunyi deras. Aircon sejuk. Tu bukti ada karen. Hang nampak karen ke? Tak nampak. Macam mana hang tahu kata ada karen? Lampu menyala, kipas memusin, mic deras, aircon sejuk. Tu bukti ada karen. Tuan-tuan tengah duduk dengar kuliah, pop, lampu padam. Mic senyap. Aircon tak ada sejuk dah. Tak ada karen. Tak? Tak lagi, lampu menyala balik. Kipas mesin. Oh, baru ada karen. Betul tak? Betul. Tak ada lah orang. Tengah saya duduk cakap ni, lampu nyala elok, kipas mesin. Oh, tak ada karen. Tak lagi padam lampu. Baru ada karen. Dia tak terlihat. Ya. Allah kita tak nampak. Tapi apa yang kita lihat ni, sebagai dalil adanya Allah. Alam ni, dalil. Allah tu madlul, didalilkan. Kan? Jadi maknanya kita mengaji tauhid nak kenal lah diri. Kan? Kita ni makhluk Allah, ciptaan Allah, serba kekurangan. Allah lah hebat. Begitu begini. Jadi kita amat mengharapkan kepada Allah dalam setiap masa dan setiap ketika. Masya Allah. Lagi tinggi kita mengenai diri kita, mengenai Allah, lagi tinggi taat kita kepada Allah. Bangkitlah tuan-tuan tengah malam, merayu kepada Allah. Kerana Allah menjanjikan di waktu tersebut doa amat makbul. Fa yaqulu, firman Allah di tengah malam, may yad'uni fastajiba lahu wa may yas'aluni fa'u'tiyahu wa may yastaghfiruni fastaghfir lahu. Allah berfirman, siapa antara kamu yang nak berdoa, doalah, aku akan mustajabkan doa dia. Siapa nak meminta, mintalah, aku nak bagi. Siapa yang ingin meminta ampun, minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Jadi kita tuan-tuan duduk atas muka bumi, banyak benda-benda berhajat kat Tuhan. Masing-masing tahulah diri dia. Ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada sahabat anda, kawan. Banyak kita berhajat pertolongan Allah. Minta doa pada dia, ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk ni, saya mula bulan ni, saya nak baca sikit lah tuan-tuan. Apa dinamakan aurat al-madaniyah. Bagi orang yang beramal lah, yang tak mahu tu dia macam pasal lah. Yang beramal. Saya nak bawa hadis-hadis ni supaya meyakinkan dia. Doa wirid yang dibaca oleh imam tadi ni. Yang imam baca tadi ni. Wirid dia tu. Itu tuan-tuan namanya aurat al-madaniyah. Nama dia. Nama wirid tu aurat al-madaniyah. Aurat ni wirid. Al-madaniyah orang Madinah zaman dulu. Sebelum datang Wahabi ke Mekah, kerajaan Turki Osmania, wakil kerajaan Islam Turki Osmania di Mekah digulingkan oleh puak-puak Wahabi dengan kerjasama British. Sejak pada itu tuan-tuan, wirid ni dah tak kedengaran sampai sekarang. Sebelum tu, masa tok guru kita mengaji di Madinah, Mekah dulu, itulah wirid yang diamal oleh penduduk-penduduk Mekah dan Madinah. Maka dinamakan aurat tu aurat al-madaniyah. Yang bawa mai sini tuan-tuan, tok guru kita yang mengaji dulu di Mekah. Orang tua kita dulu zaman Pak Him semua dulu lah. Syekh Abdul Samad Palembani, Arsyad Al-Banjari, Daud Fatani bawa mai ke Nusantara ni. Sebab itu wirid-wirid yang tuan-tuan yang kita bawa ni sama dengan apa di selatan Thailand. Sama yang diamal oleh orang Aceh. Sama diamal oleh orang Kalimantan.
Di Banjarmasin sama. Sebab sumber yang sama dibawa daripada Madinatul Munawwarah. Sejak hari ini ada orang kata amalan kita buat ni Nabi tak buat. Begitu begini. Itu dia punya pasal lah. Tapi bagi yang duk ikut imam berwirid ni, saya nak bawa dalil. Sebenarnya ada hujah-hujah. Amalan-amalan yang dibawa oleh tok imam kita ni ada hujah dia. Dan ada orang tulis buku dah tuan-tuan. Tadi malam ni, di antara wirid ni tuan-tuan, lepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita baca apa? Elok sangat kita baca Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu ayat Quran tuan-tuan. Ayat penuhnya bunyi macam ni. Wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Itu ayat Quran. Diambil pada ayat Quran. Apa maknanya? Kata olehmu Muhammad, segala puji bagi Allah. Lam yattakhiz walada, yang tak ada baginya anak. Walam yakul lahu syarikum fil mulki, yang tidak ada sekutu di segi pemerintahan dia. Walam yakul lahu waliyyun minaz zulli, yang tidak ada memerlukan pembantu dalam kerja-kerja dia. Wa kabbirhu takbira, besarkanlah Tuhanmu dengan sebesar-besarnya. Itu makna dia lebih kurang. Baik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca tiap-tiap kali lepas sembahyang ayat tadi, Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada, sampai habis. Siapa baca ayat ni adalah baginya daripada pahala seumpama 7 petala langit dan 7 petala bumi. Nak habaq besar pahala dia. 7 petala langit dan 7 petala bumi. Pahala yang Tuhan bagi orang baca lepas sembahyang. Dan barang yang di dalamnya, dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dan barang yang di bawahnya, di bawah langit, di bawah bumi. Nak abang tak tahu nak cerita. Besar sangat ganjaran Allah bagi kepada orang yang membaca ayat tersebut selepas bagi salam atau dalam selepas mengerjakan solat. Ikut footnote nota kaki ni tuan-tuan, disebut dalam kitab Nuzhatul Majalis oleh Syekh Abdul Rahman As-Safuri Asy-Syafi'i, juzuk 21, muka surat 157, kata pengarang ini. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi yang beramal tak payah ragu-ragu, yakin. Kalau tuan-tuan nak ni, saya boleh tunjuk dalam buku saya ni ada. Saya simpan buku ni. Buku ni terbit tahun 80. Puas saya cari tuan-tuan. 2-3 hari lepas ni baru jumpa. Alhamdulillah. Jadi saya mai bulan depan, saya akan sambung lagi. Bawa satu wirid. Lepas baca tu kita istighfar ke, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa yumiit. Semua tu ada hadis. Tu imam tadi berzikir kan, subhanallah subhanallah 3 pun ada hadis. Kan? Alhamdulillah pun ada hadis. Allah Akbar pun ada hadis. Semua ada hadis. Jadi tuan-tuan tak perlu ragu-ragu. Nasihat saya kepada orang yang tak mau berwirid, jangan kacau lah orang nak berwirid ni. Hampa tak mau baliklah. Kita tak marah. Ni kacau orang berwirid. Nabi tak buat lah. Bida'ah lah. Pandai hampa . Jangan buat macam tu. Badirul bil a'mal. Segera beramal, kata Nabi. Fitanun, sebelum datang fitnah. Fitnah yang menyebabkan kita tuan-tuan tinggal amal. Sibuk dengan dunia sampai nak berwirid pun tak dan. Yang tak mau tak apalah. Yang mau tu. Ni saya bagi hujah-hujah. Lepas ni jangan lagi ragu-ragu atau curiga dengan amalan yang dibawa oleh
Makna kata tok-tok kita zaman-zaman dulu, naknya mereka ada sandaran yang kuat. Mudah-mudahan makna kata Allah anugerahkan kita ganjaran yang setimpal dengan amalan-amalan kita, insya-Allah. Itu saja yang saya nak bahas. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hasin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna waqtim bi salihati a'malana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.